Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, okey, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, okey, adik-beradik kita, okey, benda orang yang terdekat dengan kita. Seterusnya kita sedekahkan Al-Fatihah juga kepada apa? Kepada semua orang Islam kita yang hidup maupun yang meninggal, okey, supaya dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan dan sebagainya lah. Okey, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin. Okey, untuk soalan, okey, kita akan tengok yang pertamanya untuk soalan ni, yang pertamanya berkenaan dengan tips. Okey. Kalau soalan macam ni, nyatakan, hitungkan, cari, selesaikan, buktikan, tunjukkan, tahqiqkan, ungkapkan, lakarkan graf, lukiskan graf. Okey, kalau ikut berdasarkan analisis cikgu, kalau soalan pattern macam ni, tahap dia duduk di antara 5 dengan 3, iaitu senang dengan sederhana. Okay, kebiasaan. Cikgu cakap ni berdasarkan kebiasaan. Sekarang ni kita nak tengok, apabila ada kata kunci macam tu, apakah yang perlu kita buat? Contohnya nyatakan. Okey, nyatakan kat sini kebiasaan. Okey, cikgu tanda kat sini kebiasaan. Tak perlu buat jalan kira. Pendek kata gitu. Contohnya nyatakan bla bla bla. Okey, tak perlu jalan kira. Kebiasaannya. Kalau dia soalan tu nyatakan, biasanya kalau soalan nyatakan dia satu markah aja, tapi payah nak jumpa soalan nyatakan ni. Okey. Tahun lepas cikgu tak pasti. Okey, 2 tahun lepas tak ada cikgu rasa. Okey, sebelum ni ada. Okey, yang berkenaan dengan pembezaan tu. Tas satu. Okey, sekiranya soalan tu ada kata kunci, hitungkan, carikan, selesaikan. Jawapan mesti perolehi melalui langkah-langkah kerja. So, cikgu syorkan langkah kerja kat sini, awak buat lebih tak apa. Langkah kerja. Seperti mana yang kita buat bengkel baru ni, iaitu apa? Bengkel baru ni dia kata, kita tak tahu peraturan pemakaran duduk mana betul. So, kita buat kerja lebih sikit. Okay, so kalau langkah-langkah kerja kat sini, cikgu syorkan apa? Cikgu syorkan dengan apa? Dengan apa? Dengan satu persatu lah, detail lah orang kata. Kalau soalan macam ni, buktikan, tunjukkan, tahqiqkan, ataupun soalan yang sekata dengannya, tidak khabar buktikan. Okey, adakah hari tu kita pernah buat soalan pattern macam ni, tapi sebenarnya dia nak buktikan sebenarnya ataupun tunjukkan. Okey, so jawapan dia sama ada dalam bentuk jawapan ataupun kenyataan. Ni jawapan dia. Kenyataan ataupun jawapan, statement lah. Okey, dalam bentuk statement. So, apa yang perlu kita kena buat? Langkah kerja hendaklah ditunjukkan dengan langkah dengan lengkap. Lengkap maknanya satu persatu dan betul. Okey, biasanya kalau soalan buktikan, okey, dia bagi, kita kena buat lengkap. Maknanya start daripada hak dia bagi tu sampailah habis. Contohnya left hand side sama dengan right hand side. Tu adalah kenyataan sebenarnya dalam bentuk kenyataan. Okey. Kenyataan ke penyataan tu? Pasti ayat dia. Okey. Okey, yang seterusnya kita pergi ke soalan tu, sekiranya ada kata kunci ungkapkan. Okey. Ungkapkan ni kita tulis jawapan dia dalam ungkapan algebra. Biasanya soalan ni tahun lepas cikgu dimaklumkan bahawa kertas satu ada silap cikgu, banyak soalan macam ni. Soalan tak ada nombor pun, semua nak soalan ungkapkan. Boleh katakan 60% kertas satu tu. Maknanya soalan tu nak memerlukan awak ungkap dalam pemboleh ubah. Okay. So, cadangan cikgu adalah bila awak nak ungkapkan algebra ni, tulis sebaris. Okay. Tulis sebaris. Seelok-eloknya tulis sebaris. Tulis sebaris. Soalan yang seterusnya adalah soalan lakarkan graf. Lakarkan graf ni banyak. Dia
yang cikgu perasan dua dia tu babe. Satu dalam fungsi kuadratik. Okay. Sama ada nak gas senyum, gas masang ke. Okay, tu lakakan tu maknanya. Yang keduanya adalah dalam tajuk trigonometry function. Fungsi trigonometri. Siapa dah belajar fungsi trigonometri, ada lakakan untuk graf sama ada sin, cos dengan tangent. So, apa yang perlu kita kena buat? Yang pertamanya bentuk. Bentuk memain peranan dapat ada dalam pemakahan biasanya. Okey, yang keduanya titik-titik penting. Titik-titik penting. So, kalau bentuk awak salah, minta maaf. Tak boleh terima. Kalau bentuk awak betul, titik penting awak salah, kemungkinan awak tak akan dapat markah. Kemungkinan. Okey, kalau fungsi trigo, bentuk betul, titik salah, dapat markah kebiasaannya. Okey, tapi kalau fungsi kuadratik, bentuk betul, titik yang penting tu salah, maknanya tak akan dapat markah. Okey, yang seterusnya iaitu tidak ikut skala penuh. Okey, contohnya soalan tu adalah 9 Newton. Okey, contoh. Okey, awak ambil pembaris, awak tanda 9 cm. Tak perlu. Okey, yang perlu hanya apa? Paksi. Paksi X, paksi Y, tolong pakai pembaris. Kalau tak pakai pembaris memang salah. Kan salah memang. Lakakan graf ni biasanya untuk paksi wajib pakai pembaris. Kalau cikgu wajib lah kat sini. Senang pendek kat sini kita kata wajib. Ambil wajib. Wajib pakai pembaris. Untuk apa? Untuk paksi X dengan Y. Jangan curve awak pakai pembaris lah. Tak boleh. Curve tidak boleh pakai pembaris. Kalau straight line boleh. So, garis lurus pun pakai pembaris lah. Okey, pakai pembaris. Okey, yang seterusnya lokikan graf. Lokikan graf kita ada dua tajuk lokikan graf. Yang pertamanya di bawah tajuk hukum linear. Okey, yang awak belajar masa form 4 dulu. Okey, yang keduanya tajuknya adalah linear programming. Okey, itu biasanya lokikan graf. So, lokikan graf yang pertamanya mesti guna skala penuh. Okey, kalau skala tak penuh, salah lah. Dia kata 1 cm perwakilan dia adalah 2 unit. So, buat 1 cm 2 unit. Okey, tidak ada masalah. So, caranya biasanya apa? Cikgu dinasihatkan buat apa? Buat jadual. Kalau cikgu bina jadual. Kalau dah buat bina jadual ni, susah kita nak buat. Biasanya kita buat jadual dulu. Simple jadual. Kalau hukum linear tak boleh buat simple jadual. Hukum linear, jadual dia mesti apa? Mesti apa yang dia nak. Dalam hukum linear. Tapi dalam pengatur cara linear, kita buat jadual biasa-biasa je. Memotong paksi X ataupun memotong paksi Y sahaja. Okey. Tapi kalau hukum linear, kita buat apa yang dia nak. Okey. Sebab apa? Dinasihatkan untuk membina jadual nilai sebelum melukiskan graf. Okey. So ini adalah kata kunci. Kata kunci sekiranya ada perkataan macam ni. Okey, sekiranya ada perkataan macam ni. Okey, yang kedua dalam handout yang cikgu bagi adalah macam biasalah. Okey, macam biasa. Awak kena tahu benda gini. Cikgu kata dah lubuk Makkah. Duduk di mana? Duduk di Ketah 2. Ni 2 soalan je kita jawab. Ni 3 soalan. Bahagian A semua soalan. Okey, lubuk duduk sini. Okey, lubuk juga. Tapi kalau salah berjawab, tak lubuk lah. Jadi benda lain. Okey, untuk kertas 1, bahagian A dengan bahagian B. Okey, kalau orang tanya saya. Okey, bukan awak lah. Awak dah pernah tanya saya. Okey, orang biasanya orang mari belajar, dia tanya cikgu, kalau kertas 1 hak mana cikgu nak pilih? Kalau cikgu lebih prefer untuk apa? Untuk bahagian A. Untuk bahagian A. Okey, untuk bahagian A. Sebab bahagian A je 12 markah. 12 markah. 12 soalan. Banyak yang kita boleh pilih. Banding bahagian A, soalan nombor 7 wajib jawab belakang. Ni 7 je. Kalau 12, jawab 10. Okey dah sebenarnya. Dah jawab 8. Okey dah. Kalau 7, kan nak jawab 3 tau. Mesti jawab 6 ataupun 5.
So tekan di bahagian A kalau rasa payah sangat nak berhadapan dengan SPM ni. Okay. Kalau rasa senang, skor belaka. Ni jawab C cukup dah sebenarnya. Dah ada. Ni yang cikgu cakap ni yang nak target kredit sahaja. Untuk bahagian A, untuk kertas 1. Sebab kertas 1 ni bagi cikgu, ia sebenarnya ia bukan lubuk sebab ia 80 markah, tapi ia sangat membantu di bahagian A. Okay, bahagian B ni awak jawab satu soalan dah memadai sebenarnya. Fokus kepada bahagian A. Tapi kalau kertas 2, baliklah kita fokus kepada bahagian B ataupun bahagian C. Sebab apa B dengan C? Markah dia besar tu. Satu soalan 10 markah. Okay, ni satu soalan 8 markah aja kalau kita tengok. Okay, sini satu soalan 8 markah aja. Kat sini satu soalan 10 markah. Okay, so kita lebih banyak fokus kepada bahagian B dengan C, baru pergi pada bahagian A. Cara nak kira, cara nak spot soalan, cara nak study dan cara nak buat soalan nanti. Okay, so jumlah markah macam ni, jumlah keseluruhan kita adalah 180 markah. So nak dapat A, nak dapat B, dapat C, awak kira sendirilah. Hari tu kita dah pernah kira bagaimana nak dapat A, B, C, D dan seterusnya. Okey. Ni formula yang diberi dalam peperiksaan. Tak banyak pun ada 24. Abang-abang awak banyak. Okey, tak silap cikgu ada berapa muka surat? Banyak muka surat. Awak satu muka surat je. 24 rumus yang diberi. Ni lah antaranya. Okey, contoh. Okey, ni antaranya. Okey. So, ni sepatutnya cikgu nak bagi awak ni buka sekolah. Okay, buka sekolah tapi kita pun tak pasti bila buka sekolah. Ramai orang tanya, cikgu bila buka sekolah? Cikgu sendiri tak tahu. Okay, macam-macam Okay, ada orang kata tak jadi buka sekolah, ada orang kata jadi buka sekolah. Tu biarlah. Tapi walau bagaimanapun cikgu biar awal dulu awak. Okay, contohnya kalau awak nak, cikgu saya nak ni. Okay, insyaAllah kalau buka sekolah, cikgu akan rezo lah. Siapa yang nak khabar awal, cikgu betul stick kat sekolah, cikgu beri je awak. Okay. Tapi untuk masa sekarang ni, buat dulu dalam mana-mana kertas. So untuk modul pertama ni kita tengok 8 soalan je, sikit je 8 soalan. Tak banyak 8 soalan je. Okay, tengok soalan yang pertama. Cikgu buat tajuk kat atas. Sebab apa tajuk? Sebab ada soalan kita tak tahu. Kalau awak tengok soalan nombor 2, tak tahu tajuk benda Kalau awak tengok soalan, soalan nombor 3 tahu dah. Okey, kalau soalan nombor 4 kita tahu. Kita tengok fitah lalu, kita dah tahu dah Okey, katakan kalau soalan nombor 5, tahu dah ada kata kunci sini. Kalau soalan nombor 6, tajuk benda Jawi taki air So soalan nombor 7, alamak tajuk benda apa So siapa yang nak skor A, A ataupun B. Okay, A ataupun B, cara yang pertama adalah kena tahu tajuk dia. Kalau ni cikgu rasa tidak ada masalah. Yang ini tidak ada masalah sebab tajuk dia, tajuk apa sini? Siapa boleh jawab? Apa tajuk dia sini? Tajuk lock. Tak boleh nak kata lock. Dia 3, indeks se-lock. Tajuk keseluruhan dia indeks se-lock. Sebab kalau tengok soalan yang pertama, sebenarnya dia tanya lock kita. Untuk soalan yang kedua, dia tanya apa? Indeks. Okay. Berapa markah? 6 markah. 6 markah mungkin duduk di bahagian A. Okay, bahagian A kita 1 kot. Kemungkinan lah. Okay, so soalan A, lock dia tanya. B, indeks. Tapi keseluruhan adalah indeks se-lock. So soalan ni, dia lebih kepada lock dengan indeks. Okay. Kita tahu dah benda gitu. Okay, bila kita tahu, apakah yang perlu kita kena buat? Okay, dapat soalan. Okay. Dapat soalan, cikgu nak semua biasakan dengan apa? Dengan ni. Dapat soalan tu, tengok dulu hak mana indeks lock tu. Kalau kita tengok indeks lock hanya ada
tengok pada rumus. Okey. Kalau tengok index log dia hanya pada rumus yang kedua. Okey. Rumus yang kedua je index log. Yang lain tak ada index log. Kalau awak tengok tak ada pun index log. Ada soalan nombor 2 je. Rumus pada nombor 2 je. So tidak ada masalah. Okey. So kita kena tahulah peraturan index log ni. Okey. So cara dia banyak. Okey, cara dia banyak. So cikgu akan tunjuk cara yang senang lah. Okey, cara yang senang. Dia banyak cara sebenarnya. Okey, kalau soalan A ni dia ada 2 cara. Awak nak guna rumus yang kedua pun boleh. Ya tadi. Okey, cikgu tunjuk cara yang biasa dulu Okey, katakan ni kertas soalan awak. Okey. Kertas soalan pun masalah agak. Sebab cikgu rasa lama awak dah pegang pen. Pen dengan pensel awak dah akan pegang kalau dalam PDPR. Cikgu bimbang. Ramai yang tak pegang pen dengan pensel. So, kena biasalah pegang pen dengan pensel. So, 13/8 gini. Sebab apa? Sebab yang awak nak luahkan adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk ni, kertas kajian awak ni. Nak luah sini lah. Okay, katakan cikgu nak buat kaedah yang pertama kat sini. Benarnya soalan ni cikgu dah tunjuk dah benarnya. Okay. Pertama. Kaedah yang pertama ni, sebab apa cikgu kata kaedah pertama? Sebab dia senang. Dia senang. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang kita nampak payahnya adalah set kat sini. Asas dia set lah. Ni yang nampak payahnya. Ni nampak payahnya. X, Y, Z. Hak tu je nampak payah. Mula kata soalan ni payah. Okay. Kita nampak ni sebab apa? Sebab ada X, Y, Z. 3 pun boleh ubah. Okay. Log. Kita nampak dia ada 3 pun boleh ubah. Sudah. Boleh. Okay, kita nampak 3 pun boleh buat X, Y, Z. Sebab apa cikgu kata 3 pun boleh buat? Sebab soalannya kalau kita tengok pada soalan dia nyatakan apa? Selesaikan. Apa keyword selesaikan? Tengok kat atas ni. Keyword selesaikan bermaksud apa? Ni, selesaikan. Jawapan mesti diperolehi melalui langkah-langkah kerja. Maknanya tak ada langkah kerja walaupun jawapan betul, tak terima. Tu. Okay, antaranya lah. Yang nak khabar kat sini. Kalau langkah-langkah kerja ni tak lengkap walaupun jawapannya betul, perfect jawapan dia, tepat, tapi tidak akan dikira jawapan maka penuh lah maknanya. Sebab apa? Sebab jawapan akhir ni bergantung kepada langkah-langkah kerja. So, kalau cara cikgu untuk jawab soalan ni macam biasalah. Cikgu suka pakai board math. Board math. Okay, board math dia banyak kegunaan tapi kita tengok situasi lah. Board math. Okay. Okay, so dia kat sini apa? Bahagi. Betul? Kalau bahagi pindah jadi apa? Darab. So, ni bahagi bawah ni. Pindah ke belah kanan jadi darab. Bila darab, 2 duduk depan. Okay, bila darab, 2 duduk depan ni. Itu dia. Okay, so kelebihan log. Apakah kelebihan log? Kuasa ni, dia boleh naik ke atas ni, betul tak? Kuasa log. 2 duduk depan ni, dia boleh duduk ke atas ni. Kuasa kan? So kat sini apa yang berlaku kat sini? Iaitu log XY Z 5X tambah dengan 6. Okay, so dapatlah apa? Log XYZ iaitu apa? X tambah 2 kuasa 2. Awak dapat begini. Ada tu dia mati kat sini. Benarnya tak boleh mati. Kita abaikan. Okay.
Okey, log XYZ ni belah kiri dengan belah kanan kita mati. Okey, sebenarnya tak boleh nak mati kita abaikan sebenarnya. Tapi kalau nak mati tak salah sebenarnya. Cuma konsep yang tidak tepat lah. So kat sini kita let je lah. Sebab apa? Sebab dia nak selesaikan. Selesaikan kat sini adalah jawapan dia adalah mencari nilai X. Bukan nak cari XYZ nilai. Dia nak cari nilai X sahaja sebenarnya. Okey. So kat sini tak apalah, cikgu buat kurungan tu. Aku nak nampak. Okey, so kat sini cikgu panggil dia kaedah PMP. Banyak kaedah kat sini. Okey, so kat sini cikgu panggil dia kaedah PMP. So kaedah PMP, X kuasa 2 tambah dengan 4X. Tambah dengan 4. Okey, 5X pindah ke belah ni kan. So dapat negatif 5X tolak dengan 6. 4 kosong. Okey, kat sini biasanya ada orang congak. Okey, bukan cikgu marah congak tu. Congak tidak ada masalah. Congak make sure-nya betul lah. Okey, so dapatlah X kuasa 2 tolak dengan X tolak dengan 6. Okey, sama dengan kosong. Betul tak kan? Salah serap. Sini adalah 2. Okey, 2 kat sini. Okey, tekan kalkulator. Iaitu X sama dengan apa? X sama dengan negatif 1, X sama dengan 2. So kat sini X tambah 1, X tolak 2. Okey, selesai. Buat belaka. Buatlah secara baik. Buat belaka. Sebab kita dah tahu markah dia mungkin duduk sini. Markah dia mungkin duduk sini. Markah dia mungkin duduk kat berfaktora. Tapi yang pastinya bakal bawah sekali sebagai N1 mungkin dah bawah ni lah. Okey. So kita tengok. Yang kita kira X ni berapa benarnya? Kita tengok. Kalau gantikan X sebab biasanya negatif tu masalahnya. Log tidak boleh negatif tau. Okey, kita tekan log 10 negatif 6. Tak boleh. Okey. So kat sini gantikan X ni dengan congok tak apa. Gantikan X ni dengan negatif 1. Masuk dalam ni. So dapat negatif 5 tambah dengan 6. Masih lagi positif. Masukkan dalam ni. Negatif 1 tambah 2 dapat 1. Okey, dapat positif belaka. Bila dapat positif, kedua-dua nilai ni boleh diterima. Kadang-kadang salah satu Okey, kadang-kadang salah satu. So tengok bergantung kepada soalan. Okey. Okey, ni kaedah yang pertama. Okey, ni kaedah yang pertama. Okey, cikgu nak guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua ni kaedah yang kedua ni senang benarnya tapi kena faham. Okey, kaedah kedua. Okey, kaedah yang kedua ni kaedah yang kedua ni cikgu ambil daripada cikgu ambil tak boleh. Sorry. Cikgu ambil daripada formula nombor 2. Kita dah sedar benarnya formula nombor 2 ni pun boleh kita guna. Ni formula nombor 2 ni. Boleh kita selesaikan sebenarnya. Iaitu penukaran asah. Tengok cikgu salin dulu formula ni. Cikgu salin dulu formula ni. Sebab senang nak nampak lagi. Untuk kaedah yang kedua cikgu guna formula nombor 2. Formula nombor 2 dia kata apa kat sini? Dia kata log AB sama dengan log CB bahagi dengan log CA. Kalau awak tengok sini. Cikgu salin pula soalan 1A. Benarnya soalan kaedah ni lagi senang benarnya. Tapi ramai orang nak nampak. Log asas apa ni? X, Y, Z ni yang menyebabkan kita rasa kepala sebab 3 pun boleh ubah. Integer dia adalah 5X tambah 6. Sama kat bawah ni. Iaitu log asas dia adalah asas yang sama seperti di atas.
Okey, X tambah dengan 2 sama dengan 2. Cikgu nak tukar guna? Nak tukar gini cara dia. Nampak tak C ni? Sorry. Patutnya warna merah. Okey, nampak tak C ni? C atas, C bawah. Apa yang berlaku? Dia sama ni tak? Yang cikgu bulat tu. So, apa yang berlaku? Yang bawah duduk tengah ni. Ni duduk tengah. Ni petak je buat petak. Okey, yang ini duduk atas. Dia belah kanan sekali. So kat sini awak kena tahu peraturan nak menukarkan asas log. Okey. So kat sini kita boleh tulis sebagai apa? Log. Okey, A dia apa? A dia X tambah dengan, kat sini adalah 5X tambah dengan 6 sama dengan 2. Gitu cara dia. Pendek je. Pendek je sini. Okay. So, log nak tukar kepada apa? Log nak tukar kepada indeks. Keistimewaan log, dia boleh tukar kepada indeks. Indeks boleh tukar kepada log. So, yang ini, yang akan pergi ke sebelah kanan ni. Okay, yang akan jadi asas lah. Okay, so kat sini kita boleh tulis sebagai 5X tambah dengan 6 sama dengan X tambah dengan 2 kuasa 2. Ni masalah sikit sebab ia teknikal, cikgu Pai. Cikgu panggil dia teknikal. Sebab apa? Awak yang pertamanya awak kena tahu penukaran asas log. Yang keduanya tukarkan log kepada indeks. Okay. Ni sama je jadi sini. Okay, so kat sini awak akan dapat apa sini? Cikgu buat gini lalu senang. So awak akan dapat macam ni. Okay, so perfakturan dia awak dapat macam ni. Okay. Dan nilai X dia awak akan dapat apa sini? Negatif 1 dengan X sama dengan. Okay. Ni. Ada nak tanya? Boleh ke ada nak tanya? Boleh. Boleh So terpulanglah, awak nak buat hak biru pun boleh, nak buat hak hitam pun boleh. Tidak ada masalah. Biru pun boleh, hitam pun boleh. Janji awak faham ke kedua-duanya. Okay, kalau ada masalah, cik tanya, hak mana, kat mana awak lekat dia? Saya takut tukar ke masa nak alih tu lah. Hak mana? Hak ni hitam ke hak ni biru? Warna biru. Warna biru. Tak, warna hitam. Warna hitam. Tu warna hitam. Panah biru tu. Okay, dia lebih ke teknikal sikit lah. Okay, tu cikgu panggil dia ni kaedah yang kedua. Sebab kaedah yang kedua ni kaedah sampingan lah maknanya. Kalau dah boleh warna hitam, awak ambil warna biru. Tapi warna biru panjang sikit lah. Okay, yang lain? Macam mana yang lain? Yang lain okey? Boleh ke? Boleh okey. Okay, next. Next. Macam biasalah. Kalau rasa getah ni dah manalah tahu nak buat bawah ni ya. Apa kita skip, kita buat kat yang sebelah ni untuk soalan B. So jangan sayang getah nanti nak belajar pun gitu kot nanti. Korbanlah sekejap. Okay. Mana tahu pengorbanan awak tu dapat A. Korbankan kertas tu. Okay. Cuma zaman cikgu dulu, cikgu guna apa? Guna ke surat khabar je. Surat khabar tepi dia tu. Okay, guna surat khabar je tepi dia. Okay, B. Soalan B pun sebenarnya dia ada dua kaedah. Okay, dia ada dua kaedah. Sebab apa cikgu kata dua kaedah? Kalau cikgu suka kaedah yang pertama, pilih yang paling kecil. Okay, pilih asas yang paling kecil. Contohnya 2 dengan 4. Okay, 2 dengan 4. Kalau awak tengok kat sini. Hak mana paling kecil? 2 ke 4?
Dua tu. Dua hak paling kecil. Kalau dua yang paling kecil bermasuk 4 ni, awak kena tukar kepada 2. 4 ni bermasuk apa? 2 kuasa 2. Cikgu dah 192. 192 tu kat apa tu? Okay, 192 ni sebab awak tak faham buat maths. Cikgu guna lagi buat maths. Buat maths. Bracket. Apa maksud bracket? Dia ada 2. Yang pertamanya adalah apa? Darab. Darab lah. Bracket. Contohnya 6 darab dengan 3x tambah 2. So darab. Darab macam biasa. Contoh. Okey, yang biasanya yang kita terlepas pandang bracket ini adalah perfaktoral. Ini adalah faktor. Perfaktoral. Yang biasanya orang terlepas pandang adalah perfaktoral lah. Tu cikgu guna buat maths ni. Tahu je itipati dia. Banyak kita guna buat maths. Okey. Macam-macam ni lah. Tambah. Tambah maksud dia apa? Darab. So tambah maksud dia darab. Ni untuk yang apa? Yang kuasa. Ataupun yang indeks dia kat atas ni. Okey. Okey, ni cara yang pertama. Banyak cara sebenarnya. Okey, cikgu tunjuk. Dia ada 2 cara ni. Cikgu tunjuk dua-dua. Okey, katakan ni kaedah yang pertama. Cikgu namakan dia kaedah yang pertama ni sebab apa? Sebab kaedah yang pertama ni kaedah senang orang tengok. Okey, kaedah yang pertama. Kalau awak tengok kat sini, mana soalan dia? Okey, 2 kuasa 4Pi tambah dengan 2. Tolak dengan 4Pi kuasa 2Pi sama dengan 190. Tadi ada orang tanya, dah cikgu 192 tu kan? Tak apa, relax. Tu cikgu nak awak buat satu persatu supaya apa? Supaya apa? Tak jawab supaya Tak bolak. Supaya sedap bolak. Selagi adalah kita tak tahu pemakahan duduk mana. Pemakahan tu kita tak tahu dia duduk mana. Contohnya kat sini kita boleh tulis sebagai apa? 2 4Pi tambah dengan 2. Kuasa Kuasa 4Pi tambah 2. Tolak. 4 ni bermaksud 2 kuasa 2. Okey. Kalau kita tengok kat sini kan. So kat sini adalah 4 2Pi. Betul tak? Okey, so kat sini dapat apa? 192. Okey. Boleh sampai kat sini? Boleh. Okey, boleh. So apa yang seterusnya kena buat? Senang je kalau boleh, apa seterusnya yang kena buat? Sudah. Hak 2 4Pi tu ya banyak pecah. Pecah? Apa nak pecah? Jangan. Pegang daun tangan dia. Dah nak kata gana. Masa 2 kau. Kuasa 2? Sudah. Masa 2. Masa 2? Cikgu dah jelas. Masa 2? Apa yang masa 2? Okey. Kalau dah nampak cikgu kata dah. Tambah maksud dia apa? Tambah maksud dia apa? Darab. Betul tak? So 2 4Pi. Nampak tak ni? Darab dengan 2 kuasa 2. Nampak tak sini? Nampak. So apa yang kena buat kat sini? Faktor. Faktor apa? 2 4Pi tambah 2. Terus 2 faktor lah. Kau mana? Kat mana nak faktor? Kat mana nak faktor?
2/2. 2/2. Okey, 2/2. Nak faktor macam ni? Nak macam ni? Okey lagi? Oh, payah ni nak buat gini kan? Payah sangat gini. Okey, cikgu nak tanya awak. Ni mesti dia ingat. Kalau buat gini memang payah. Sebab ada pelajar yang buat gini. Okey, dia memang payah. Okey, cikgu nak tanya awak cikgu nak cari indeks dengan log. Ada tak buku teks sini biasanya ada. Oh, tak ada buku teks indeks dengan log. Okey, so bagaimana kita nak selesai ni? Okey, kita siapa ingat indeks dengan log? Sekejap kita ambil. Bakal tak ada, cikgu tunjuk dalam buku macam ni lah. Okay, kita recall balik. Kita recall balik. Boleh kita recall balik. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Mesti sebab tak ada nota. Okey, kalau kita tengok ukur indeks, ataupun indeks yang pertamanya kalau A kosong, sebarang benda kosong adalah 1. Okey, yang pertamanya. Boleh sampai kat sini? Okey, yang kedua. Apa maksud A kuasa M per dengan M? Okey, bermaksud A kuasa N square root ataupun se dia adalah se apa? Se M kat sini. Okey, yang perlu awak tahu kat sini. Yang perlu awak kena tahu. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga kat sini, apakah yang perlu awak kena buat kat sini? Okey, sekejap. Cikgu salah salin soalan 42P. Oh, sahabat pula lewat. Okey, ejah balik soalan boleh tak? Ni salah salin Ni adalah ini adalah 4 kuasa 2P. Bukan 4P 4 kuasa 2P. sorry. 4 kuasa 2P. Ni baru betul. Soalan salah. Okey. 4 kuasa 2P. 4 kuasa 2P. Sahabat dah jawab. Solution cikgu lain, soalan ni lain. Okey, kalau macam ni faham tak? Tak perlulah formula ni. Maaf bila tengok buku ni baru perasan soalan salah. Okey, so apa yang berlaku kat sini? Iaitu 4 kuasa 2P. Bukannya 4P, 2P. Salah. Okey. Kalau gini faham tak gini? Maafkan. Ni awak betul balik soalan ni kalau ikut soalan asal 2 kuasa 4P tambah dengan 2 tolak 4 kuasa 2P sama dengan 192. Okey, so kat sini bermaksud 4 bermaksud 2 kuasa 2. Kalau gini nampak Gini nampak Nampak tu. Nampak. Okey, so kat sini kita boleh tulis sebagai apa sini? 2 4P tambah dengan 2 tolak dengan 24P. Cikgu tengok soalan baru cikgu perasan bahawa cikgu buat typo pada soalan ni. Maafkan cikgu. Okey, dapat macam ni tu. Okey, so nak faktorkan apa?
Okey, nak faktorkan 2 4P Okey, so kat sini bermaksud 2 kuasa 2. Tolak dengan okey, 1. Oh, 1 cikgu buat belakang apa? Iaitu 2 4P. Sebenarnya dia darab dengan 1. 192. Sahabat tak ada jawab, rupanya salah. Soalan salah Okey, rupanya soalan salah. Nanti ikut betul balik. Okey, yang seterusnya awak kena buat apa kat sini? Faktor iaitu 2 kuasa 4P bersamaan dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 1. Okey, siapa yang tanya? Cikgu, 192 ni macam mana? 192 ni tidak ada masalah. Okey, sebab 192 bahagi dengan 4 tolak 1 dapat 3 kat sini. Okey. So berapa kat sini boleh? 192 bahagi dengan 3 dapat 64. Apa maksud 64? Apa maksud 64? 8 kuasa 2 tu. 8 kuasa 2. Okey. 2 kuasa 6 ni. 8 kuasa 2. Mana boleh? 2 kuasa 6. Kita kena pilih induk yang sama. Ni 2. So kat sini adalah 2 lah. Okay. So kat sini akan dapat 4P. Let's say let 4P equal to 6. Hence P 6 per dengan 4. Okay, biasanya pelajar buat macam ni. Salah Bukan salah. Jawapan dia mesti dalam bentuk yang dipermudahkan. So dapat 3 per 2. Okay, maafkan cikgu Okay, handout awak ni berbeza dengan handout cikgu. So ada typo kat sini P tidak ada. So 4 kuasa 2P. Okay. Nanti cikgu post balik dalam grup nanti. Soalan ni ada kesilapan sikit. Okay, itu kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang kedua. Okay, ni kaedah yang pertama. Okay, kalau kita tengok kaedah yang kedua, sebenarnya soalan yang sama ni kita boleh guna apa? Asam 4 sebenarnya. Okay, kita boleh guna asam 4 juga sebenarnya. Okay. Betul lalu sini. Nanti itu tu. Itu dia. Okay. Katakan nak buat kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua ni dia teknikal jugalah. Okay, dia sama juga. Cuma cikgu nak tukar dia kepada 4. Tadi kita tukar kepada 2. Okay, sekarang ni kita nak tukar kepada 4. Okay, sebab jawapan dia berbagai-bagai yang boleh kita tulis kat sini. Okay, katakan kat sini. Mana soalan dia? Okay, iaitu kaedah yang kedua. Maaf soalan tu ada typo sikit. Okay. 4 kuasa 2P sama dengan 192. Okay, bila jadi macam tu, apakah yang perlu kena buat kat sini? Okay, apakah yang perlu kena buat kat sini? Iaitu cikgu nak tukarkan dia jadi 4. Tadi cikgu tukar dia 2. Sebab apa cikgu kata boleh 4? Sebab 2 ni boleh. Okay, boleh jadi apa? 2 kuasa 2 kat sini. Okay, 2P tambah dengan 1. Kalau awak tengok kat sini. Okay, tolak dengan 4 2P. Ada pelajar tu dia nampak macam ni. Betul, tidak ada masalah. Cuma ia lebih ke teknikal lah. Okay, ia lebih kepada teknikal kat sini. Okay, dia lebih kepada teknikal. So, apa yang perlu kena buat kat sini? Okay, teruskan perjalanan. Iaitu 2 kuasa 2, awak akan dapat 4 kat sini. Okay, 2P tambah dengan 1, tolak 4 2P. Okay, so dah jadi asas yang sama iaitu asam 4 belaka ni.
Okey, lepas tu selesaikan kat sini dapat apa? 4, 2P. Okey, tambah maksud dia apa? Darat Betul tak? 4 kuasa 1. Okey, so kat sini akan dapat 4, 2P 1. Sama juga ni. Okey, so kita fakturkan apa? 4, 2P kat luar. Okey, so 4 tolak 1. So dapat 3 lah. So kalau kita tengok dia akan jadi benda yang sama lah, iaitu 4, 2P sama dengan 192 bahagi dengan 3. Dia sama kat sini. Cuma kat sini dia kuasa apa? Asas dia 4. So 4 kuasa berapa sini? Siapa boleh kira? 64 sini. 4 kuasa 3. Betul? Okey, 4 kuasa 3. Okay, awak akan dapatlah okay, so awak let je yang atas ni. Ni pun boleh. Okay, iaitu 2P sama dengan 3, maka P adalah 3/2. Rupa-rupanya soalan salah. Sahabat pelajar dah jawab. Biasalah typo Okay, ada soalan nak tanya? Okay, so dia ada 2 kaedah. Okay, katakan ni kaedah yang kedua. Kaedah yang berwarna biru ni. Okay, kaedah yang pertama, kaedah warna hitam. Biasanya pelajar suka kaedah yang pertama. Cuma pelajar dia akan apa? Dia akan rasa ada sedikit kesilapan bagi apa? Bagi kaedah perfakturan. Dia dah ingat nak faktur. Okay, kalau dia ingat nak faktur, macam-macam jawapan yang akan timbul. Okay, kalau dia ingat nak faktur, macam-macam jawapan yang akan timbul tu. Okay. Boleh jelas kat sini? Minta maaf lah, empat soalan ni cikgu compile-compile dah nak murnikan lagi. Kalau bahasa standardnya murnikan lah. Okay, dah nak tengok. Dah nak baca. Okay, sebab cikgu buat penyelesaian dia dapat betul. Okay, mungkin pada soalan ni terlepas pandang. Okay. Okay, ada soalan apa nak tanya? Ada orang tak Ada ke? Ada soalan ke? Tak ada Ada. Okay, tak ada. So nanti sekiranya keluar dalam peperiksaan. Okay. Sekiranya dia keluar dalam peperiksaan, tolong untuk soalan ni. Okay, tolong selesai untuk soalan ni. Okay, tolong selesai soalan ni. Yang maksud cikgu. Okay, supaya apa? Supaya awak dapat collect markah. Tu je cikgu nak. Walaupun dia 1 markah, dia sangat berharga. Okay. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, tengok soalan nombor 2. Cuba baca sekejap. Sepitah lalu, soalan nombor 2. Ya. Cikgu minta maaf saya keluar awal sebab ada kerja. Okey, beres. Okey, awak tengok kertas 2. Kertas 2 ni tajuk dia apa? Kata kunci pun tak ada pada minggu. Ini nak minggu ke berapakah? Okey. Ni. Okey, cari purata. Okey, cari ada masalah. Cari kata kunci ada datik kat atas. Purata. Okey, kalau awak tengok sepitah lalu, tajuk ni tajuk apa? Kita kena ikut Pak. Ya? Janjang. Bagaimana awak kata janjang? Dia tanya minggu ke berapakah? Lagi minggu ke berapakah lagi? Mesti ada sistem. Kali pertama. Kali pertama lagi. Itulah. Okey. Okey, kita nak tahu dia janjang ke tak, biasanya dia bagi A1 ataupun T1. So kalau kita tengok, betul dah kawan awak kata, ni adalah T1. Ini adalah T2. Ini adalah T3. Tengok, ia naik secara apa? T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Okay. So kat sini kita katakan dia janjang.
Okay, walaupun kita nampak dia tak tahu tajuk benda apa. So kita kena diagnose dulu janjang. Ni janjang dah. Okay, macam member awak mungkin dia nampak minggu ke berapakah. Minggu ke berapakah? Minggu dah jadi T. Maknanya kat sini TN. Okay, TN kat sini. Okay. Boleh? TN. Okay, so kita baca secara umum. Sebab janjang dia ada dua. Janjang aritmetik ke janjang geometri? Okay, janjang aritmetik ke janjang geometri? So, cara nak tahu janjang aritmetik ke geometri, kita check sama ada dia D ke ataupun R. Okay, kalau soalan macam ni, kita kena check. Sebab tidak ada perkataan yang boleh membantu kita kat sini. Kat sini kita check. Katakan kita nak check R. Okay, R. Okay, kita ambil lah sampel yang ada kat sini. Contohnya kita ambil T2. 350 per dengan T1. 380. Sama dengan T3. Okay, bahagi dengan T2. Kita check dulu. Jangan gaduh kita nak tahu janjang apa. Sebab janjang dia ada dua jenis. So kita tekan je kalkulator. 3800. Okay, so kat sini 71 per 76. Kat sebelah kanan 3550 Okay. So kat sini dapat 66. So nampak dia bukannya janjang apa sini? Dia bukannya janjang geometri. R adalah janjang geometri. Okay, so kita tengok pula D. D. Betul ke D? Okay, D adalah T2 tolak T1 kan? Kita check dulu. So T2, 3550 tolak dengan T1, 3800. Adakah dia sama dengan T3, 3300 tolak dengan 3550. Okay, ni awak panggil soalan kebak. Soalan banyak layer yang perlu awak kena fikir kat sini. So awak tekan je kalkulator. Okay. Okay, so sebelah kanan kita dapat negatif 250. Okay, sebelah kiri kita check balik. Okay, sebelah kiri dapat negatif 250. Sebelah kanan kita dapat negatif 250. So kat sini kita khabar bahawa tajuk dia janjang. Memang janjang, tapi kat sini adalah janjang aritmetik. Okay, dia dah khabar pun kita sini. Okay. Okay, mungkin ada perkataan pengurangan, tapi pengurangan ni tak berapa nak jelas. Tak berapa nak jelas. Okay, kalau kita tengok kata kunci kat sini, mengurangkan. Pengurangan maknanya kau lama kau sikit lah. Sebab apa? Daripada 3,800, India sampai berapa? 2,000 sahaja. Hari ke berapa yang ambil 2,000? Macam awak lah, kalau awak nak berlatih, nak diet, jangan terus diet lah. Terus dah, awak kena beransur-ansur. Hari ni makan sepinggang, esok makan 3/4. Lusa dapat setengah pinggang, lepas tu suku pinggang. Gitu. Makanan awak tu, portion makanan awak. Okay. So kena berperingkat-peringkat. Kat sini dia ambil secara mingguan Okay. So soalannya, Encik Hakimi akan mencapai anggaran pengambilan kalori minimum buat pertama kali. So hak minimum dia mana? Ni minimum dia. Iaitu 2,000. Minimum dia adalah 2,000 kat sini. So apa maksud minimum? Apa maksud minimum? Minimum. Apa maksud dia? Paling sikit. Lebih apa tak? Boleh. Minimum. Kalau maksimum, contohnya aku ada RM9. Cikgu ada RM5 contohnya. Boleh tak cikgu nak beli barang
Cikgu nak beli barang RM5 seposen. Boleh. Cikgu ada RM5. Cikgu nak beli barang RM5 seposen. Tak boleh. Itu panggil dia maksimum. Itu panggil dia maksimum. Okey, katakan cikgu ada RM5. Boleh ke cikgu nak beli barang seposen? Boleh. Boleh. Sebab itu adalah minimum cikgu. Sebab zaman awak mana ada 5 sen? Ada ke 5 sen kedai jual? Ada. Paling sikit 5 sen. 5 sen, 10 sen. Dekat ayah cikgu pergi ni mana ada barang 5 sen? 5 sen satu barang. Ada 10 sen ada. Ada lagi lah. Okey, biasanya 2 sen sekarang ni ataupun sama. Okey, so minimum ni bermaksud 2,000 adik. Okey, 2,000 tadi bermaksud minimum. Paling sikit. Lebih apa? Ada masalah. TN kat sini. Tu je cikgu nak suruh. Nak tahu istilah minimum kat sini. Paling sikit 2,000. Banyak dia, lebih ada 2,000 lah. Cara baca dia. Sebab apa? Kita nak start sini. Biasanya pelajar dia tak faham dia nak start mana. Dia nak mula kat mana? Dia nak kena mula kat sini lah. Okay, sebenarnya mula pada cari apa? T1 lah. Actually, okay, ataupun D kat sini. At least dapatlah markah. And then starting from Tn, okay, greater than or equal to 2,000. Okay, maybe kat sini lah dia sakut. So, macam biasa, dapat soalan. Okay, kalau cikgu, bila dapat soalan, okay, let's say soalan berdua. Okey, tulis dulu T1 sama dengan A. Apa, tidak ada masalah. Berapa dia? 3,000 apa ni? 3,800. Okey, so 3,800. Okey, D. Kita dah diagnose kan? Kita dah kenal pasti bahawa dia adalah janjang aritmetik. Bermaksud, okey, bermaksud apa tadi? Yang sebelah ni 355 lah. Okey. Iaitu 3,550. Kena tunjuk. Kena tunjuk. Manalah tahu. Kan? Tunjuklah belaka senang. Sebab dia berdasarkan langkah kerja kita. Okey, jawapan berdasarkan kepada langkah kerja kita. Itu kebiasaan. Okey, so dia kena apa? TN. Sekurang-kurangnya. Minimum lah. Okey, minimum. So kat sini adalah 2,000. Okay, minimum dia bermaksud 2,000. Okay. Kalau cikgu nak guna formula gini boleh tak? Hak belah kanan ni boleh ke? Boleh cikgu nak guna hak belah kanan ni? Kalau tak boleh sebab apa? Kenapa kita tak boleh guna sebelah kanan? Sebab dia tak termasuk, betul tak? So sepatutnya dia termasuk. Kalau ikut jawapan, okay, kalau ikut jawapan tidak ada masalah sebenarnya. Okay. Okay, kalau ikut jawapan, tapi ikut langkah kerja tidak boleh lah. Cara dia macam ni. Okay, so kita dah tahu dia janjang apa? Dia janjang aritmetik. So kita tengok formula dia kat atas ni. Cikgu Widah ni. Siapa ada print, boleh print lah. Cuba jawab soalan ni. Okay, tengok. So janjang dia ada 2. Dia ada 4 formula. 1, 2, 3, 4. So ini adalah aritmetik. Ini adalah janjang apa? Geometri. Okay, ini aritmetik. Ini adalah geometri. Okay, so kita nak start daripada nombor 3 lah. Iaitu A. Wak masuk lalu A. Okay, ada pelajar dia tulis macam ni. Tidak ada masalah bagi cikgu. Tak ada istilah lambat ataupun cepat. Sebab istilah yang cikgu nak adalah dapat markah aja. Ada pelajar tu dia tulis gini, tidak ada masalah. Wak masuk je lah. Tapi biasanya kalau pelajar dia tulis gini, dia selamat sebenarnya. Dia sangat selamat. Okey, dia sangat selamat. Okey, berbanding. Sebab apa? Sebab sebelum ni ada pelajar, dia congok-congok,
Dia menyebabkan salah sebab dia congok. Bukan cikgu marah congok. Boleh congok, tidak ada masalah. Tapi risiko nak salah tu ada. So kalau bolehnya tidak boleh lah. Okay, so kita tengok ni negatif benarnya. Cara cikgu, apa yang kita nak cari tak boleh negatif. Sebab apa cikgu tahu negatif? Sebab darab dengan negatif ni. Negatif 250. So cikgu pindah ke sebelah kanan dulu, senang. Kita selesai dulu satu-satu. Okay. Okay, bila pindah jadi apa? Ada ya Pak. Yang ini pindah. Sebab apa? Kalau awak nak pindah, nanti awak kena terbalikkan simbol. Dia ada dua cara sini. Kalau cikgu pindah. Sebab ni negatif ni, bila pindah jadi positif Nampak tak Okay, nanti cikgu ajar satu lagi yang terbalik simbol. Okay, yang lain ni tekan kalkulator je lah. Okay, iaitu 3800 tolak dengan 2000. Okay, so sini 1800 bahagi dengan 250. Okay, N tolak 1. Okay, maka N kat sini. Okay, bahagilah. Lepas tu tambah dengan 1. So dapat apa sini? Dapat 8.2. 8.2. So nilai N kat sini kita ambil kurang iaitu 8. Sebab apa 8? Sebab dia berkenaan dengan minggu sebenarnya. Dia berkenaan dengan minggu. So minggu boleh ke 8.2? Mana dah pernah lagi dalam hidup cikgu dengar berapa minggu beranak? 6.3 minggu. 6.3 minggu. Biasanya orang kata lebih kurang 6 minggu 4 hari kot. Okay, 6.3 minggu mana ada. Okay, so kita nak jawab tu tidak ada masalah, ikut apa kebiasaannya. Okay, ni cara cikgu lah. Okay, so kalau cikgu suka tulis gini lah. Week ni nak tulis tak apa, tambah tulis pun tak apa. Ada pelajar tu dia tulis apa? Dia tulis week, minggu yang ke-8 pun boleh. Mana-mana lah yang bersesuaian. Maknanya kat sini dia jawab dalam bentuk kenyataan. Tidak ada masalah. Ataupun dia tulis N sama dengan 8. Bagi cikgu dah memadai. Ada tu belajar dia tulis apa? T sama dengan 8. Boleh. Ni jawapan yang biasanya pelajar tulis lah. Cikgu cakap ni berdasarkan pengalaman cikgu. Ada pelajar yang tulis T8 sebagai jawapan okey. Betul. Tidak ada masalah. Okey, T8. Okay, tapi biasanya awak tulis N sama 8 je. Ngelas sekali kebiasaan lah. Okay, ni kaedah yang cikgu biasanya bila kita jumpa hak negatif ni, cikgu alih ke sebelah kanan. Okay, katakan ni kaedah nak balik simbol. Ada kaedah tu dia kata balik simbol. Okay, tips dia balik simbol. Tidak ada masalah, boleh je nak balik simbol. Okay, tengok cikgu buat Okay, ni kaedah nak balik simbol. So, kat sini awak akan dapat, daripada ni atas ni, kat sini awak akan dapat okay, N tolak 1. Tapi kaedah ni hati-hatilah. Okay, iaitu 2000 tolak dengan 3800. Okay, negatif dia pindah. Okay, negatif dia pindah. Bila negatif pindah, dia kena balik simbol. Tu yang cikgu bimbang ni. Takut tinggal. So kat sini negatif 1800 bahagi dengan berapa? Negatif 250. Kaedah ni cikgu bimbang awak silap. Sebab apa silap apa? Silap dah ingat nak balik simbol. Kesamaan kena terbalikkan. Inequality mesti oppose dia punya direct dia bila ada negatif. Okay. Boleh, tidak ada masalah nak buat macam ni pun. N still lagi dapat sama. Iaitu 8.2. So, N sama dengan 8. So, kat sini kalau siapa nak guna kaedah wanita ni, be aware. Okay, berhati-hati. Supaya apa? Supaya tidak salah awak buat. Cikgu semakah je. Ya, semakah sangat penting. Banding beribu-ribu makah. Bukan. Sebab matematik ni, kalau cikgu tengok, okay,
Apa pelajar tu dapat gagal bawah daripada 40? Kenapa pelajar tu dapat 59? Sebab satu markah. Apa pelajar tu dapat kosong? Sebab satu markah. Dia tak jawab benda. Dia jawab, dia dapat kot semarkah. Itu reasonnya. Okay, so satu markah sangat penting. Okay, ni A. Okay, cikgu nak jawab B. Okay, B boleh ikut sini. Okay, masih lagi bersama dengan cikgu Ada apa nak tanya? Okay, ada apa nak tanya? Kalau laju, beritahu laju. Sebab baru ni cikgu ada buat kelas dengan adalah. Okay, dia kata laju sikit. Laju kita slow. Okay, ingat soalan nombor A ni tak ada pun pada apa? Tu cikgu kata. Tak ada pun pada tips kata kunci. Soalan ni tidak ada pada tips kata kunci, betul? Biasanya kalau tips kata kunci tak ada pada soalan ni, soalan tu dah jadi soalan payah sikit lah. Soalan ni dah jadi soalan kebab ataupun soalan bukan rutin. Ikutlah awak nak tarik soalan kebab ke bukan rutin ke, tidak ada masalah. Janji kita tahu nak jawab guna. Waktu je cikgu nak. Yang kedua, ia tak akan payah belaka. Tengok yang kedua, ia bagi senang, cari. Lepas tu ia pakai apa? Perkataan jumlah sum lah. Okey, purata pengambilan kalori Encik Halim dalam tempoh masa ini. Masa ini ni bergantung pada apa? Soalan A ni, iaitu S8. Okey, S8. Sebab apa? Selama 8 minggu baru dia capai achieve dia punya pengambilan yang minimum untuk lelaki dewasa, iaitu 2000 apa KCM dia apa masuk kalori kilo kalori. Okey. So kat sini kalau kita baca soalan nombor B ni, kita tak tahu benarnya. So kita ingat format peperiksaan. Okey, dia adalah terhad dan dia apa? Boleh bawa daripada soalan A, boleh bawa kepada soalan B. Biasanya dia guna perkataan Hans seterusnya. Tapi tak ada perkataan seterusnya. Dia guna perkataan dalam tempoh masa ini. Tempoh masa ini adalah tempoh dia mengalami minimum kalori. Okay, kalau ada awak baca baliklah statement kat atas tu soalan ni. Okay, so soalan ni iaitu S8. Okay, S8 bermaksud kita pakai SN lah. Okay, SN ada kat formula kat atas tu iaitu N per 2. Okay, 2A N tolak 1 D. Kita pakai formula ni. Okay, nak tahu purata. Okay, purata. Sebab apa kiranya purata? Sebab ini adalah purata pada minggu yang pertama. Betul tak? Okay, ini adalah purata pada minggu yang kedua. Ini adalah purata minggu yang ketiga, minggu yang keempat. Sampailah minggu ke-8. Ia nak tahu purata berapa ambilan kalori Encik Hakimi ni. Okay, so caranya macam biasa. Okay, macam biasa iaitu dia banyak nak selesaikan. Ada pelajar tu dia tulis macam ni. Ini cikgu ajar pelajar yang teliti lah. Dia nak selamat. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab matematik ni semakin teliti awak buat, insya-Allah kesilapan tu berkurang. Okay. So S8. Okay. So 8 bahagi dengan 2. Okay. A ambil mana? Ambil hak tadi lah T1 iaitu 3,800 Okay. Oh, tinggal. Sini adalah D. Mana boleh tinggal. Okay. Tambah. 8 tolak 1. 7. D dapat negatif 250 dia. So awak selesaikan kat sini. Awak akan dapatlah 23,400. Purata dia selama 8 minggu. 8 minggu lebih kurang berapa? 2 bulan. 8 minggu bermaksud 2 bulan. Okay.
Boleh sampai kat sini? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Habis padang selagi ni cikgu. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 3 ni. Okey, cikgu hanya kabur cara je sebab cikgu tak ada kata gerah. Kalau ada kata gerah pun cikgu tak ada pembaris. Okey. Payah sikitlah nak buat soalan ni. Okey, walau bagaimanapun cikgu akan cuba buat hari ni ataupun esok. Okey. Dan cikgu akan post dalam grup lah untuk kumpulan 2 dengan Pak C. Okey, untuk ni. Untuk soalan macam ni. Cuma cikgu nak kabar kaedah bagaimana kita nak jawab soalan ni. Okey. Untuk pengetahuan awak, okey. Antara soalan yang banyak soalan ADMAT, ini antaranya soalan yang senang. Nombor indeks senang. Okey, tapi tak ada dalam soalan ni. Yang keduanya, antara yang paling senang adalah tajuk ni lah, hukum linear. Okey, walaupun dia paling senang, tak silap cikgu tahun 2019 ataupun 2018, ramai pelajar hanya dapat 6 ataupun 8 markah Okey, sebab apa? Sebab dia 2 titik je awak kena. Pada SPM tahun tersebut, lepas tu beres. Okey, sebab awak kena ingat bila melibatkan gaya lurus, ia kena buat penyuaian yang terbaik. Maknanya gaya lurus awak tu mesti yang terbaik. Tapi untuk soalan nombor 3 cikgu ni, cikgu senang belaka. Tak silap cikgu kena belaka titik dia. Okey, tak silap cikgu kena belaka titik dia. Okey, so bagaimana kita nak jawab soalan ni? Okey, soalan ni cikgu akan post lah nanti. Okey, cikgu akan post nanti. Okey, bagaimana kita nak jawab soalan ni? Untuk jawab soalan ni, yang pertamanya kita kena tahu tajuk dia dulu. Okey. Tajuk ni kalau nampak gini, banyak petok dengan ada persamaan kat sini. Okey, lepas tu tak ada perkataan log, cikgu namakan dia hukum linear. Hukum linear dia ada 2. Satu ada log, satu lagi tak ada log. Hukum linear yang melibatkan apa? Tiada log. Ataupun soalan ni adalah okey, dia uji kita indeks sahaja. Okey. Tak ada log maknanya indeks lah, dia uji kita indeks. Indeks ni mana? Okey, indeks kat sini. Okey, ataupun soalan ni tak ada log lah kita kata. Tak ada log lah. Nanti kalau indeks ni pula. Okey, iaitu tidak ada. Sebab soalan ni log tak ada log. 2 tu je soalan ni. Okey, insya-Allah tak main dengan tak main dengan lebih-lebih tu je. Okey, bila dapat soalan macam ni, untuk soalan yang pertama, okey, ingat untuk soalan ni semua jawab dalam kertas gerah. Cikgu showkan semua jawab dalam kertas gerah. Jangan ada yang jawab separuh kertas gerah, separuh kertas kajang. Cikgu bimbang apa? Cikgu bimbang orang hok periksa. Termasuk cikgu lah yang tanda kertas awak tu terlepas pandang. Bila terlepas pandang, maka kita hantar dah. Lepas tu khabar cikgu berapa saya betul. Payahlah. So, siapa yang belajar dengan cikgu ataupun mana-mana, cikgu rasa sama kak. Ya, ia akan suruh buat pada kertas gerah sahaja. Okey, supaya apa? Supaya senang nak tanda. Dalam SPM gitu kak. Dalam SPM. Orang hak nanda SPM pun nak menyenangkan dia juga. So, biasakan kita tulis dalam kertas gerah untuk soalan ni. Okey, bila dapat soalan macam ni, apa yang perlu awak kena tahu? Jawab yang dia nak. Yang pertamanya adalah bina apa ni? Nilai X kuasa 2 dengan XY. Bina je. Maknanya kena bina lah. Jadual ni. Okey, yang pertamanya adalah X kuasa 2. Buat kecil ingat Okey, yang pertamanya adalah X kuasa 2. Okey, yang keduanya adalah XY. Dah cikgu, ambil mana X kuasa 2 dengan XY ni? Okey, awak ambil berdasarkan apa? Berdasarkan data yang diberi. Tolong bina. Untuk soalan ni, okey, biasanya ni cikgu cakap berdasarkan kebiasaan. Pemagahan dia adalah ada pada jadual. Dia panggil dia N1.
Sumber sekali betul mesti N1. Sumber sekali betul mesti N1. Awak carilah berapa sini. Okey, contohnya cikgu ambil kat sini. X kuasa 2. Senanglah. 1 kuasa 2. 1 lah. Cikgu ambil X dulu. Okey. Katakan cikgu nak ambil 2. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Okey, dan seterusnya. Orang lain tu awak sambunglah nanti. Okey, cuba buat nanti. Okey. Sekarang awak sambung ni. Okey, sekiranya ada waktu. Okey. Yang seterusnya, X darab dengan Y. Okey, X dengan darab dengan Y ada masalah. Yang ini tidak ada masalah ni. Dapat 6.2. Yang masalahnya adalah ni. Okey, bila awak darab, tengok 5.5 darab dengan 7.5. Okey, awak akan ni tak ada masalah ni boleh. Ingatkan ada masalah. Mana ada masalah ni? Tak ada. Okey, kalau gini tidak ada masalah. Ingat, jawapan dia mesti 2 tepat perpuluhan. 2 tepat perpuluhan. Okey, jawapannya mesti 2 tepat perpuluhan. Kalau lebih, susah nak bundakan. So, ingat 2 tepat perpuluhan je paling banyak kat sini. Jangan ambil 4 akar bererti dan sebagainya. Okey, tu cikgu. Okey, ni cara pertama buat yang ke jadual. Okey, dalam jadual, dalam kertas gerah awak tu, awak ambil hak ni, ambil persamaan ni, awak tukar apa yang dia nak. Cara baca dia. Baca dia adalah paksi Y melawan X. Ni adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Bermaksud nanti awak buat graf. Awak buat graf nanti. Okey, XY ni adalah paksi Y. X kuasa 2 adalah paksi X. Gitu. Cara dia. Okey. So daripada sini, dapatan ni, awak boleh tulis sebagai apa? Okey, katakan B ni awak dah plot. Awak dah plot semua sekali ni. Mana plot dia? 1.6.2. Okey, awak akan dapat gini lebih kurang. Okey. Okey. Bila awak plot, awak ambil hak ni, jadikan dia linear. Ni awak panggil dot linear. Okey, jadikan linear. So, bagaimana nak tahu jadikan linear? Iaitu tengok apa yang diberi. Okey, contohnya paksi Y. Ia darab dengan apa? Ia darab dengan X. So, semua unsur ni darab dengan X. Nampak tak ni? Tapi Y dia ada X. So, sini darab X. Sini pun darab dengan X. Sini pun darab dengan X. Bila darab X kat sini, awak akan dapat XY sama dengan QX kuasa 2 tambah dengan R per Q. Okey, so ini paksi Y. Okey, Q ini adalah M. Okey, keyword dia adalah Y sama dengan MX tambah C je benarnya. Okey, X kuasa 2 ni adalah paksi X. Okey, R tambah Q ini adalah C. Tu je yang perlu awak kena buat. Okey. Lepas tu bila selesai kat sini, carilah C1 dengan C2. Cikgu harap tu harap betul mulai hari ni ataupun awak carilah buku buku photostat pun ada yang kita buat tu. Okey, ataupun awak ambil mana-mana buku, tolong cari tajuk ni. Tolong buat. InsyaAllah dapat 10 markah. Okey, tolong buat gerah ni. Manalah tahu, okey, rezeki awak gerah yang tubik tahun ni senang. Okey, kepada yang ambil SPM tahun ni lah. Yang ambil SPM tahun depan pun gitu juga. Ambil juga. Cari markah dia duduk kat sini. Okey, cari markah dia duduk kat sini. Untuk awak juga. Okey, boleh sampai kat sini. Okey, yang seterusnya. Ada soalan ke? Bunyi sepi Tak ada. Tak ada. Bagus. Okey, cikgu nak pergi. Ni soalan last kita lah.
Okay, cikgu tambah nombor 4 awak buat lah. Sebab soalan nombor 4 ni dia long ni tekan kalkulator je sebenarnya. Okay, cuba buat nombor 4. Okay, ada sebarang soalan nanti. Soalan nombor 4 awak PM, jangan PM cikgu ramai dengan awak PM cikgu learning. Okay, awak tanya dalam grup WhatsApp. InsyaAllah dalam grup WhatsApp tu cikgu akan jawab. Okay, sama ada cikgu jawab dalam kelas tambahan ke ataupun kelas hari Sabtu ataupun cikgu jawab pada kelas PDPR. Kalau 5C cikgu akan jawab dalam PDPR. Kalau K2 tu cikgu akan jawab dalam kelas esok. Esok ada kelas esok macam biasa lagi kelas kita. Okey, yang ini cuba buat soalan nombor 4. Yang nombor 4 yang sakit kepala sikit C lah. Pening sikit. Kena kira satu-satu. Benarnya sini dapat apa ni? Kira lah nanti. Okey, kira je. Siapa ada kalkulator warna putih, soalan C ni boleh selesai kot sebenarnya. Okey, tekan je kalkulator. Okey, kadang-kadang kalkulator itu untuk apa? Untuk sematkan sahaja. Ingat kalau rasa perlu buat langkah kerja, buat langkah kerja. Next. Kalau kat sini tengok kehendak dia cari. Kalau nak dapat nilai X ni, kalau ikut tips dia, kalau cari mesti ada apa? Langkah kerja. Walaupun jawapan yang betul, tanpa langkah kerja tidak akan dapat jawapan. So kalau guna kalkulator, okey, memang dapat jawapan. Tapi langkah kerja akan jadi kurang. So jawapan kita tidak diterima lah walaupun betul. Okey, nombor 5 cuba buat. Cikgu dah tertarik mana? Soalan nombor 6. Okey, cikgu kabur lalu tajuk dia senang. Asal lah pula. Okey, ini tajuk dia adalah indeks cert dengan log. Okey, indeks cert dengan log. Okey, soalan yang pertama untuk 4A ni tajuknya adalah cert. Tajuknya adalah cert. Okey. Untuk B ni tajuk dia apa ni? Okey, ini adalah di bawah log. Okey, ini adalah indeks. Kalau awak nak study, kalau awak nak study, sebenarnya hak ni lah sangat penting. Sebab apa? Dia masuk belaka. Indeks ada, log ada, cert pun ada. Okey. Kalau nak study, cari tajuk yang merakumi semua, senang. Yang seterusnya, untuk soalan nombor 5 ni, okey, nombor 5 ini adalah janjam. Sebab ikan bodah kat sini, tebeng ikan bodah janjam. Tapi kat sini kalau kita baca, dia adalah janjam apa sini? Okey, janjam apa? Sama ada janjam aritmetik ataupun progression. So kat sini awak carilah sama ada janjam aritmetik ke progression. Aritmetik apa ataupun geometri. Okey, aritmetik progression atau geometri progression. Mana-mana lah. Okey, ni. Kalau awak salah A, B memang salah. Tu je caranya. Kalau A betul, insya-Allah B pun betul. Sebab cikgu nampak kalau tengok pada pemakahan soalan ni tak ada follow through kot. Sebab dia 2 markah. Kalau dia 3 markah sini mungkin dia ada follow through. Ni berdasarkan pengalaman cikgu lah. Okey, tak ada follow through kot sini. Okey, next. Okey, so nombor 5 ni cuba buat sebab jawapan ada dah belakang ni jawapan ada belakang ni. Ni. Okey, nombor 7 pun macam tu. Okey, nombor 7 agak-agak tajuk apa? Nombor 6 adalah cert cert. Cert dia indeks, cert log, tapi cert kat sini. Cuma cikgu nampak hak ni je, hak ada soalan kebatnya pun. Hak ada soalan kebat. Ni lah dalam bentuk cert. Sebab ini nak dalam bentuk macam ni bentuk cert jawapan dia. Okey. So hak ni lah hak kebatnya pun. Hak lain dah cikgu nak jumpa lagi soalan kebat untuk cert. Ada antara cikgu jumpa hak ni lah. Okey, next soalan nombor 7. Tajuk dia
Okey, soalan nombor 7 tajuk dia apa agak-agak? Okey, dia adalah janjang. Janjang. Sebab apa cikgu kata janjang? Sebab sini adalah T1 ataupun A. Okey. Untuk soalan macam ni, okey, maksimum ke minimum tak ada soalan. Dia bagi peratus. Ingat, kalau bagi peratus, biasanya dia adalah janjang geometri. Okey, iaitu geometri. Janjang geometri. Kalau dia bagi peratus, biasanya dia adalah janjang geometri. Okey, menurung. Hati-hati menurung. Menurung bermaksud daripada 100, dia akan jadi apa? 94. Ni peratus Okey, so dia akan jadi berkurang-kurang lah. Okey, so hati-hati dengan perkataan menurun ni. Soalan nombor 7. Okey, dan soalan nombor 8 pun macam ni. Okey. Soalan nombor 8 ni, awak tukar dia bergantung apa yang diberi ke atas ni. Okey, yang diberi ke atas ni. Okey, kita tukar koordinat ni macam biasalah. Ni dah jadi geometri koordinat. Okey, right. So, sekarang dah pukul 11. Hari ni hari Jumaat. Okay. So, cikgu kena pergi awal lah sikit. Solat tu. Sebab dia berebut nak masuk. Kan berebut terhad sikit Tempat cikgu ni, masjid kan besar sangat. Okay, cikgu nak awak buat ni, ada soalan, awak post dalam grup. Okay, awak post dalam grup. Okay, 5C dengan 5C. K2 dengan K2. Okay, yang lain tu okay, ada soalan boleh tanya dalam grup tu je lah. Okay, yang lain tu jangan PM kepada cikgu sebab ramai sangat yang PM kepada cikgu. Okay, so itu sajalah cikgu pada hari ini. Maaf hari ni sebenarnya dah nak habis 8 soalan hari ni. Yang lain tu awak cuba buat Okay, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.